Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hari ini kita sambung hadis Umdatul Ahkam. Yang Umdatul Ahkam ini, hadis yang kita akan sambung sini adalah hadis sambungan bab mandi janabah. Ya, mandi wajib. Hadis yang last hari itu adalah hadis yang ke-31. Hadis yang terbaru hari ini, insyaAllah kita akan bacanya hadis yang ke-32. Tengok hadis an Ummi Salamah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Talha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna Allah la yastahyi minal haqqi fahal 'alal mar'ah min ghuslin idza hiya ihtalamat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am idza ra'atil ma'. Hadis ini riwayat oleh Al-Bukhari dan juga Muslim secara ittifaq. Maksud hadis ini daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, datangnya Ummu Sulaim, isteri kepada Abu Talha, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Allah la yastahyi minal haqqi, sungguhnya Allah Ta'ala itu tidak malu akan kebenaran, walaupun sedikit. Fahal 'alal mar'ah, makanya adakah wajib ke atas satu orang perempuan itu min ghuslin, mandi, idza hiya ihtalamat, sekiranya dia bermimpi basah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya. Idza ra'atil ma', sekiranya dia melihat air, yakni air mani. Hadis ini hadis yang cerita daripada Ummi Salamah ni, yang menceritakan tentang Ummu Sulaim yang bertanya dengan Nabi SAW. Yang mana dia kata Allah Ta'ala ni tidak malu. Tidak malu akan benda yang benar. Benda yang benar Allah Ta'ala tidak malu. Maka soalan ini walaupun soalan yang dianggap memalukan, tetapi bila benda itu berkaitan dengan hukum syariat, maka wajib tanya. Bila kita tak tahu, maka wajib bertanya. Sebab tu benda-benda, perkara-perkara yang memalukan, kita kena usahakan supaya benda tu kena tahu juga. Kalau benda tu, hukum itu berkait dengan kita, kan? Yang wajibnya kita tahu. Maka benda yang wajib kita tahu, benda yang benar, tak ada dah malu.
Belajar ni tak ada istilah malu. Ya. Ni belajar agama tapi bercakap pasal benda-benda yang kadang-kadang benda-benda yang hubungan suami isteri dan sebagainya, benda itu dianggap memalukan. Memang, tetapi bila kita nak tahu hukum, benda yang memalukan ini juga kita kena tahu, kita wajib tahu. Kerana kita terpaksa melalui perkara-perkara ini. Dan si perempuan ini, Ummu Sulaim ni lah nama dia. Dia tanya adakah perempuan itu wajib mandi bila dia bermimpi basah? Mana macam lelaki tu? Adakah sama lah maknanya dengan lelaki? Maka Nabi jawab mudah saja, ya. Jawapan mudah Nabi SAW jawab, ya. Tetapi dengan syarat. Idza ra'atil ma, bila dia melihat air. Melihat air sini mana air mimpi basah itulah. Maka bila dia melihat adanya air mimpi basahnya itu, maka itu dalilnya dia diwajibkan mandi. Mana hukum dia itu, mana hukum keluar air mani. Secara sengaja ataupun tidak sengaja. Kalau mimpi ni kira tak sengaja lah. Yang tidak sengaja. Maka sengaja ataupun tidak sengaja keluar air mani, maka wajib mandi. Walaupun dalam keadaan bermimpi sekalipun. Seperti mana lelaki mimpi basah wajib mandi, maka perempuan pun sama saja, mimpi basah wajib mandi. Ini hukum secara lahiriah daripada hadis inilah. Jadi faedah daripada hadis ini adalah perempuan wajib mandi bila dia bermimpi. Itu poin penting. Tapi syaratnya kita anzalat, mana bila dia itu memancut. Mana dia memancarkan air mani. Ataupun dia melihatnya air mani. Mana bila memanculkan air mani, mana bila melihatnya air mani. Yang kedua, perempuan juga keluar air mani seperti mana lelaki keluar air mani. Daripada hadis ini. Maka daripada situlah ada persamaan dari segi anak. Ini seperti mana penerangan di dalam hadis-hadis yang lain. Nabi memberitahu sebab itulah ada persamaan. Rupanya anak dengan si ibu dia, dengan si ayah dia. Dan daripada hadis ini juga, poin penting lah antara benda yang penting, ini berkaitan dengan akidah. Hadis ni cerita pasal mandi wajib, pasal mimpi, tapi ada sebut pasal akidah. Sini akidah tauhid tu ada. Jadi sininya, tauhid asma wa sifat tu ada sini. Asma wa sifat ada, iaitu sifat Allah Ta'ala ni sifat malu. Allah Ta'ala dengan selayaknya. Kita tak tahu macam mana Allah Ta'ala malu, tetapi selayaknya dia. Kita hanya lepaskan gitu saja. Allah Ta'ala ada sifat malu? Ya, Allah Ta'ala ada sifat malu. Sifat malu Allah Ta'ala ni macam mana serupa dengan kita ke? Itu memang sudah tentunya tidak serupa. Tetapi Allah Ta'ala ni yang disebut di sini, Allah Ta'ala tidak malu bila benda berkaitan dengan benda yang benar. Benda yang benar, kena beritahu. Saya ingat dulu masa saya belajar, walaupun masa tu tahun 1, tahun 2. Biasalah tahun 1, tahun 2 kita belajar dah fiqh lah apa semua sekali. Maka kadang-kadang diceritakan benda-benda yang orang panggil benda-benda yang kita jarang dengar. Kan? Tiba-tiba rasa macam pelik lah, ini ngaji agama apa. Kan? Tetapi memang benda tu bila setiap kita melalui benda ni, maka hukum bagi kita je wajib tahu. Sebab kalau kita tak tahu benda ni, akibatnya susah kan. Kalau pasal mandi wajib, mana mandi wajib kalau perempuan umur berapa lagi dah sudah akhir balik kan. Mana umur 8 tahun, umur 9 tahun, perempuan ada dah yang akhir balik. Lelaki pula biasanya umur belasan tahun dah akhir balik kan. Lewat sikit lah biasa lelaki ni. Tetapi maknanya yang awal akhir balik ni perempuan.
Maka kalau hadis ni bincang pasal perempuan, sesuai. Ya. Mana perempuanlah yang benda yang utama dia tahu antara perkara-perkara ni. Mana sebab tu kalau budak-budak, kalau dah umur nak dekat akhir balik, memang kita kena beritahu benda-benda gini supaya dia tahu hukum sebenar. Ya. Bila datangnya masa dia, bila dia sudah sedar benda tu, dia sudah mimpi basah ke apa semua sekali, antara yang perempuan yang lain, bila dia sudah keluarnya darah haid, maka dia masa tu ada kewajipannya untuk mandi wajib. Ya. Mandi haid, mandi mandi wajib yang mandi janabah bila dia keluar air mani, maka benda-benda ni mana tidak boleh tidak, ini adalah hukum fardu ain bagi setiap muslim kena tahu. Maka bila fardu ain bagi setiap muslim kena tahu, maka tak kira benda ni kalau budak-budak pun memang kena tahu. Cuma kita kena bagi kesedaran kepada dia supaya dia mudah faham perkara-perkara ni. Yang dimaksudkan, apa yang dimaksudkan kita beritahu jelas je. Apa benda tu adalah keluar kan. Bila keluar air mani, mana hukum dia adalah kena mandi. Seperti mana yang diberitahu oleh Nabi SAW. Dan hadis ini bila berkaitan dengan kebenaran, jangan malu. Sama juga dalam perkara belajar kan. Sama juga dalam perkara belajar. Kadang-kadang orang ni dia tidak mahu belajar, kenapa? Kerana malu. Kerana malu. Kenapa dia tak belajar? Dia malu. Malu ni macam-macam tahap dia. Ada yang malu belajar kerana dia sudah berumur dah. Ada tu kerana dia tu sudah dianggap orang pandai dah, dia anggap orang ustaz dah ke, kan? Dia anggap orang alim dah ke. Jadi kadang-kadang orang-orang gini jadi susah nak belajar. Tak kira ustaz, tak kira siapa, termasuk saya juga. Mana ilmu-ilmu baru bila kita dapat belajar, kita kena usahakan belajar. Mana kalau ikut hayat kita nak belajar ni memang tak habis. Nak belajar betul-betul habis memang tak mungkin nak boleh habis. Tetapi paling kurang pun kita habiskan asas-asas, contohnya Al-Quran, hadis, kan? Mana kita belajar yang ni secara asas tu boleh habis, maka dengan sendirinya selepas pada tu kita boleh tambah-tambah lagi. Jadi bila kita adanya sifat malu nak belajar, ini sifat malu yang tercela. Ini sifat malu yang tercela. Sifat malu tercela ni tidak boleh ada lah pada diri kita. Sifat malu yang mahmudah. Yang mahmudah ni mana yang terpuji, bila kita malu melakukan benda mungkar, benda-benda dosa, benda-benda yang menyakiti orang lain, itu bagus. Itu kita malu nak buat perkara-perkara itu bagus. Malu nak tinggalkan kebaikan, kan? Itu juga. Jangan pada benda-benda malu nak buat benda tak baik saja, tapi kena ada juga malu kalau tak buat benda baik. Kena ada juga. Ya. Maka kita guna sifat malu ni, malu yang mahmudah. Malu yang mazmumah, yang tercela lah. Yang tercela adalah malu benda kebenaran, itu malu yang tercela. Benda yang benar, benda tentang kebenaran itu kita memang kita tidak boleh malu. Jadi sini hukumnya sifat malu itu ada dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada sifat malu? Ada. Maka tentu dah yang sifat malu Allah Ta'ala ni adalah sifat malu yang terpuji, yang bukannya yang mazmumah. Maka sininya malu juga Allah Ta'ala guna juga malu. Allah Ta'ala tak guna sifat malu itu untuk perkara-perkara yang terkeji. Tidak guna. Allah Ta'ala guna malu ni perkara-perkara yang baik. Dan itu selayaknya Allah. Hukum sini, macam mana malu Allah Ta'ala itu selayak Allah Ta'ala. Ma yaliqu yulaq. Apa yang layak Allah Ta'ala, itulah yang terlayaknya dia, buat dia. Yang seterusnya, hadis ini, yang poin yang saya dah beritahu tadi, iaitu
malu, walaupun ada malu, jangan tinggalnya belajar ilmu. Mana tidak menghalangnya, ada sifat malu tapi tidak terhalangnya untuk menambah ilmu pengetahuan. Sehingga kan dalam masalah apa sekalipun, persoalan apa sekalipun, benda yang malu sekalipun kita kena tanya. Dengan apa cara sekalipun. Untuk tahu ni, kadang-kadang macam-macam. Kan? Kalau kita malu nak bertanya direct, kadang-kadang kita malu tu kita guna. Dah nak tanya direct, malu. Okay? Dah malu nak jumpa, nak tanya, kadang-kadang boleh je sekarang ni orang panggil WhatsApp ke, hantar surat ke. Kalau zaman dulu orang hantar surat ke macam mana. Kan? Dan hadis ini juga nak ajar kepada kita, kalau kita nak tanya kepada satu orang itu, benda yang memalukan, kita kena memberi alasan-alasan. Kenapa benda itu, mana kita ni bukan jenis orang yang tak malu. Gitu. Mana kita kena memberi penjelasan, kita ni bukannya orang yang jenis tak malu, kita ni orang malu juga. Tetapi dalam perkara kebenaran, ini kita tak malu. Benda yang lain pada tu kita malu. Mana kita kena zahirkan juga adanya sifat malu pada diri kita. Mana kalau kita nak tanya pada orang yang mana kita rasa malu nak tanya pada orang tu, kita kena menzahirkan juga kita ni ada juga sifat malu. Janganlah kita main jenis tak malu. Sebab benda tak malu ni tak bagus, kan? Sebab dalam hadis ada beritahu, al-haya minal iman. Malu itu termasuk daripada keimanan. Mana malu tu juga termasuk iman. Sebahagian daripada iman juga. Sebab mana tanda satu orang yang beriman adalah malu. Tetapi bukanlah malu dia tu sampai tahap dia tak nak cari kebenaran. Sanggupnya tak cari kebenaran, kenapa? Kerana malu. Tak boleh. Kenapa tak belajar? Dah malu dah, sekarang ni dah tua, dah nak ngaji tak boleh lah. Dulu ngaji malas, sekarang baru rajin ngaji. Jadi rasa malu gitu. Tidak boleh. Sekarang ni kita dah berumah tangga dah, kita nak belajar masa sekarang ni tak sesuai dah, kita jadi ayah orang dah, kita dah jadi mak orang dah. Jadi nak belajar masa ni rasa macam tak sesuai dah, rasa malu lah. Itu tak boleh. Habis itu. Hadis yang seterusnya. Hadis yang 33. Dalam kitab ana ni, kitab saya sini, hadis yang ke-33. Dalam kitab lain boleh jadinya dia yang seterusnya sini. Ya, 37. Dalam kitab satu lagi ni dia ada tulis 37. Dalam kitab Umdatul Ahkam juga. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu aghsilul janaba min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayakhruju ila shalah wa inna buqa'al ma'i fi thawbihi wa fi lafzin li Muslim laqad kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fihi. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku membasuh air mani. Yakni air mani yang dimaksud sini, air mani yang masih basah. Air mani yang masih basah. Aghsilul janabah sini mana? Air mandi daripada kesan janabah itu, air mani janabah yang masih lagi basah. Daripada pakaian Rasulullah SAW. Lalu, fayakhruju ila shalah. Rasulullah SAW keluarlah dengan memakai pakaian itu ke solat. Dan Aisyah kata wa inna buqa'al ma fi thawbihi. Kesannya air itu sesungguhnya kesan air basuh bekas air basuh air mani itu fi thawbihi masih ada pada pakaian itu. Mana kesan air, bukan kesan air mani, kesan air mana dibasuh. Masih lagi adanya basah, mana masih lagi basah-basahnya
pakaian Nabi SAW itu. Mana tempat yang kotor itulah, mana tempat kesan air mani itu dicuci situ saja. Dalam lafaz Muslim pula ada beritahu, laqad kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan. Dia kata benar-benarnya aku menggaru-garukan, mengerik-ngerikkan kesan air mani, sini kesan air mani kering. Min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayusalli fihi, maka dia pun solat dengan pakaian itu. Dengan pakaian itu. Hadis ini kira-kiranya dua cerita lah. Satu cerita yang mana Aisyah basuhnya kesan air mani yang ada pada pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, lafaz yang kedua itu pula dia hanya menggarukan kesan-kesan air mani yang kering itu. Yang di pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cerita pun cerita sama juga selepas pada tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar solat dengan menggunakan pakaian itu. Maka daripada sinilah khilaf ulama. Daripada sinilah khilafnya di kalangan ulama tentang hukum air mani. Kerana adanya dua keadaan, cara basuhan, cara nak membersihkan air mani itu sendiri. Satu dengan cara basuh, satu dengan cara hanya menggarukkan, mana kita kutis-kutiskan, kita kerik-kerikkan pada kesan air mani yang kering itu sehingga gelupas keluar, kesan-kesan yang kering itu. Itu pun dah mencukupi lah kira-kira daripada lafaz hadis ini. Dan bila kita mengerik-kerikkan dengan kuku ataupun alat seumpamanya lah, guna apa-apa, benda itu kalau kira-kira masih lagi ada kesan-kesan sedikit, kesan-kesan air mani itu sudah tentu dah masih lagi ada. Kecuali mungkinlah kalau pakaian-pakaian yang ada kain licin ke apa ke, mungkinlah yang itu boleh hilang. Tapi biasanya akan ada juga tompokan-tompokan kesan kecil air mani itu mungkin masih lagi ada. Masih lagi ada. Jadi kira-kiranya kaedah yang pertama maknanya bersih total. Kaedah yang kedua maknanya bersih dia tu kira-kira melebihi 50% lah kita kira. Melebihi 50% benda tu dah hilang. Maka ini dua kaedah untuk membersihkan kesan air mani yang disebut dalam hadis yang seperti mana yang disebut oleh Aisyah sendiri. Yang mana Aisyah ni mana dia sentiasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dah. Maka benda-benda gini hanya di kalangan isteri-isteri Nabi lah yang sangat arif tentang perkara ini. Tanpa diberitahu oleh isteri-isteri Nabi ni, tak mungkin kita semua sekali ni akan tahu benda-benda rahsia, benda-benda yang kira-kira benda ni benda malu juga. Mana benda-benda rahsia, benda-benda malu, tetapi benda kebenaran Aisyah radhiyallahu anha, benda yang benar, maka dia tidak malu, tidak rasa segan untuk memberitahu benda yang benar. Ikhtilaf ulama tentang najisnya air mani. Itu poin dia. Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat kata air mani itu najis. Air mani itu najis lah. Benda kotor keluar daripada kemaluan, maka najis lah. Itu kalau secara logiknya memang jelas itu, mana kita boleh terima akal lah, mana benda yang keluar daripada saluran najis, mana daripada kemaluan, mana benda tu kotor, benda yang jijik lah, benda yang najis lah. Poin utama mereka mengatakan najis kerana berdalilkan hadis tadi, iaitu hadis yang membasuh air mani. Membasuh air mani. Yang pada pakaian Rasulullah SAW itu. Mana seperti mana hadis yang kita dah baca tadilah, dan hadis-hadis yang semakna
seperti mana ini. Yang mana dibasuhnya kesan air mani pada pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pendapat yang kedua pula, pendapat yang masyhur di kalangan mazhab Syafi'i dan juga Ahmad dan juga ahli hadis Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah dan sebagainya. Mereka berpendapat kata air mani itu suci. Air mani itu suci. Antara dalil yang mereka mengatakan suci itu, mereka berkata sahihnya hadis yang Aisyah radhiyallahu anha menggarukkan kesan air mani pada pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Yang mana sekiranya ia itu kering, dicucikan dengan guna kuku dia. Sekiranya yang mana benda itu kering, dicucikan dengan kuku dia. Maka sekiranya benda itu najis, maka tak mungkin mencukupi melainkan dengan air. Seperti mana najis-najis yang lain. Itu poin utama lah di kalangan ulama yang menganggap air mani itu tidak najis. Poin yang kedua, mereka mengatakan sucinya air mani itu kerana air mani itu adalah asalnya manusia. Ya. Mana asal usul manusia ni yang setelah daripada Adam dahulu, Nabi Adam dahulu, mana setelah daripada itu semuanya hasil daripada, asalnya daripada air mani. Maka tidak mungkinnya, tidak boleh tidak, sekiranya asal itu najis, maka manusia ni manusia yang jenis najis lah kira-kira. Ya. Maka sekiranya manusia itu asal daripada tidak najis, maka manusia ni sesuailah tidak najis. Kalau tidak, kita nak sentuh satu sama lain pun najis lah maknanya. Kita akan jadi menajiskan yang lain. Dan Allah Ta'ala memuliakan manusia, maka memuliakan juganya asal manusia. Ini antara poin lah yang dibahaskan secara panjang lebar lagi lah. Dalam kitab-kitab fiqh pun dibahas panjang. Poin yang ketiga adalah Nabi SAW tak pernah pun memerintahkan supaya basuh. Dan suruh jaga seperti mana jaganya air kecil. Tak pernah pun. Dan mereka jawab, poin yang keempat, mereka jawab tentang hadis yang basuh air mani. Basuh tu tidaklah menunjukkan basuh. Tidaklah menunjukkan benda itu najis. Dia kata kalau basuh tu bukan menunjukkan benda itu najis. Ia seperti mana kesan kahak. Dia kata seperti mana kesan kahak yang kotor. Tidaklah kahak itu najis. Tetapi benda itu jadi jijik lah. Kalau ada pada pakaian kita ni kahak, maka kita nak basuh lah sebab benda tu jijik lah, benda nak lekat-lekat di situ. Maka sini atas dasar kebersihan saja, bukan atas dasar benda itu adalah najis. Itu yang dijawab oleh di kalangan ulama. Tapi adalah panjang-panjang lebar lagi, tapi saya rasa sudah cukup lah situ. Ada lagi jawapan di pihak yang mengatakan di kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dia ada juga jawapan yang ini. Dia kata, ia adalah najis tetapi najis yang ringan. Dia bahas itu pula. Sebab apa? Tak ada pun hadis yang mengatakan Nabi SAW solat sambil tertempelnya air mani. Itu juga poin penting. Mana air mani walaupun dibahas suci sekalipun, tetap juga dibasuh ataupun kita bersihkan dengan, kalau yang kering itu kita guris-guriskan dengan kuku ke apa, supaya kita solat dengan keadaan pakaian kita tu bersih. Mana poin itu penting jugalah. Mana tidak dibiarkan gitu. Sebab Aisyah sendiri pun tidak biarkan kesan air mani itu bertempel pada pakaian Nabi, kan? Maka mana paling kurang pun kita hanya guriskan pada kesan-kesan air mani yang kering ni. Gitulah. Sampai sini dulu, kita akan sambung selepas pada ni, insya-Allah.